Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera cikgu ucapkan pada semua pelajar-pelajar. Cikgu harapkan semua berada dalam keadaan sihat dan ceria hendaknya. Di sini Cikgu Roy bertemu lagi pada sesi PDPR kita. Pendidikan Kesihatan Tahun 5 di bawah tajuk Nutrien Menjamin Kesihatan. Pelajar-pelajar boleh rujuk buku teks pendidikan jasmani dan kesihatan muka surat 95 hingga 97 untuk mengetahui serba sedikit tentang tajuk yang akan kita pelajari pada hari ini. Baiklah pelajar-pelajar sekalian, standard kandungan dan standard pembelajaran kita pada kali ini. Standard kandungan adalah pada 5.1 amalan pemakanan sihat dan selamat di bawah tajuk nutrien. Manakala standard pembelajaran kita adalah pada 8.1.1 menyatakan kepentingan pengambilan nutrien daripada pelbagai jenis makanan. Untuk kriteria kejayaan kita, murid-murid hari ini ada 4. Yang pertama adalah nutrien makanan. Murid-murid perlu tahu untuk menyatakan 4 jenis nutrien makanan yang akan kita bincangkan sebentar lagi. Yang kedua, fungsi. Menyatakan fungsi ataupun kepentingan nutrien makanan tersebut kepada tubuh badan manusia. Dan yang ketiga, menyenaraikan contoh-contoh makanan bagi setiap nutrien tersebut. Manakala kriteria kejayaan yang keempat adalah untuk murid-murid tahu menyatakan kesan kekurangan setiap nutrien makanan tersebut. Dah bersedia? Baiklah, kita terus ke tajuk kita. Apakah nutrien? Ya, yang ni cikgu petik daripada beberapa sumber. Yang pertama, daripada Pusat Rujukan Persuratan Melayu Dewan Bahasa dan Pustaka. Ini adalah terjemahan dari segi bahasa. Nutrien adalah bahan berkhasiat atau zat dalam makanan. Manakala pencarian cikgu di laman web Wikipedia mendapati nutrien ditafsirkan sebagai bahan kimia yang organisma perlukan untuk hidup dan membesar, atau bahan yang digunakan dalam metabolisme organisma yang perlu diambil dalam bentuk persekitarannya. Manakala satu sumber lagi dari segi daripada laman blog nutrisi makanan menyatakan nutrien sebenarnya adalah satu komposisi kimia yang berada di dalam sesuatu bahan makanan. Baiklah murid-murid, secara umumnya nutrien bolehlah ditafsirkan sebagai bahan atau zat makanan yang diperlukan oleh tubuh badan untuk pembesaran. Melalui pembelajaran kita, pengambilan nutrien yang mencukupi daripada pelbagai jenis makanan akan yang pertama memastikan tubuh badan kita sihat. Yang kedua, membantu kita memastikan kita dapat menjalankan aktiviti harian dengan sempurna tanpa merasa letih. Dan yang ketiga, akan memastikan pertumbuhan tubuh badan tidak terganggu. Baiklah, secara umumnya 4 jenis nutrien utama yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah karbohidrat, yang kedua adalah protein, yang ketiga golongan campuran antara vitamin, garam, mineral dan serat, fiber, serat, dan golongan yang keempat adalah lemak. Lemak, sensitif punya lemak ni. Kalau kita terus ke tajuk yang bahagian pertama adalah karbohidrat. Secara umumnya karbohidrat ni selalu ditafsirkan sebagai tenaga. Apa dia karbohidrat? Kita tengok maklumat tentang karbohidrat. Nama zat ni karbohidrat. Fungsi utama dia adalah untuk membekalkan keperluan tenaga seharian. Ini adalah sumber tenaga. Sumber-sumber karbohidrat di mana kita nak dapati karbohidrat ni adalah melalui nasi, roti, mi, kuih tiaw, kentang dan sebahagian jenis buah-buahan. Kalau murid-murid perasan, kalau dapat tengok daripada senarai ini, karbohidrat merupakan makanan utama di mana saja manusia berada. Kalau di negara Asia ni kita banyak makan nasi, terutama di Asia Tenggara ni, nasi itu adalah sumber karbohidrat utama. Kalau di negara-negara Eropah, mereka lebih kepada roti dan bergantunglah pada negara-negara tertentu. Okey, kesan kekurangan jika kita kurang mengambil karbohidrat. Yang pertama, tubuh badan akan kurus. Ini ramai orang sukalah. Tapi kurus yang tak elok. Kemudian tubuh badan akan lemah dan tidak bertenaga. Selain daripada itu, kekurangan karbohidrat boleh menyebabkan gangguan fungsi otak. Dan yang paling kerap ni, kelaparan.
Okey, kita tengok contoh-contoh sumber-sumber karbohidrat yang ada di dalam gambar yang diberikan. Murid-murid boleh teliti di situ, ada roti, ada pasta. Pasta ni adalah gabungan antara mi ni, berbagai jenis mi. Jagung, ubi kentang, oat, pisang. Sebab tu atlet kalau bersukan dari dulu, zaman dulu, untuk mendapatkan tenaga dalam sumber masa yang tersingkat, pengambilan pisang adalah sangat-sangat digalakkan. Okey, kita tengok sumber nutrien yang kedua. Nutrien kedua adalah protein. Fungsinya adalah untuk pertumbuhan dan perkembangan otot, dan di samping itu protein juga akan membantu meningkatkan metabolisme tubuh badan. Secara umumnya sumber protein datang daripada terbahagi kepada dua jenis, iaitu sumber haiwan seperti daging lembu, daging kambing, ayam, ikan, telur, dan satu lagi sumber melalui tumbuhan, iaitu melalui contohnya kekacang dan tahu. Kesan-kesan kekurangan protein adalah seperti gangguan metabolisme tubuh. Yang kedua, perkembangan terbantut. Dan yang ketiga, individu yang kurang protein ini sangat mudah sakit. Kita tengok contoh-contoh sumber protein, kan? Ayam, telur, ikan, kacang, badam, tauhu. Ni ada gambar-gambar lagi banyak ni. Kebanyakan protein datang daripada daging lah. Dan okey, seterusnya zat ataupun nutrien yang keempat, ketiga adalah vitamin, garam, mineral dan serat. Ada 3 bahagian di situ digabungkan sebab sumbernya hampir sama, iaitu sayur-sayuran dan buah-buahan. Sumber utama. Dia ada sumber lain lagi. Okey, fungsi utama ketiga-tiga bahan ni, vitamin dan garam mineral akan membantu untuk menyihatkan mata, kulit, rambut dan kuku. Selain daripada itu, ia juga melancarkan penghadaman. Ini serat akan melancarkan penghadaman. Dan tidak dinyatakan di situ juga vitamin dan garam mineral akan membantu untuk menyediakan pertahanan tubuh dalam melawan penyakit. Selain pada itu, kesan-kesan kekurangan vitamin, garam mineral dan serat. Yang pertama, pertumbuhan terganggu, antaranya melalui pergangguan hormon. Yang kedua, kulit ataupun mata akan cepat kering, dan ada kalanya ia boleh mengakibatkan rabun malam. Dan jika kita kekurangan nutrien serat dalam badan, bahagian serat itu ia akan boleh menyebabkan sembelit ataupun masalah penghadaman. Dalam keadaan teruk, ia boleh menyebabkan keadaan cirit-birit. Okey, seterusnya contoh-contoh sumber vitamin. Kalau murid-murid boleh perhatikan di situ, kebanyakannya adalah pada tumbuh-tumbuhan, iaitu sayur-sayuran dan buah-buahan. Dan ada juga susu di situ. Baiklah, kita lihat nutrien yang terakhir, iaitu nutrien zat yang bagi lemak. Lemak di sini berfungsi untuk membekalkan tenaga, sama seperti karbohidrat. Lemak juga menyediakan satu lapisan dalam tubuh sebagai penebat haba dan juga berfungsi untuk melindungi organ dalaman. Maksudnya organ-organ yang terdapat dalam badan kita sebenarnya dilindungi oleh satu lapisan lemak. Okey, sumber-sumbernya, contoh-contoh sumber lemak: minyak, margarin, mentega, lemak haiwan, sebahagian jenis kacang dan avokado. Kenapa cikgu sebut avokado di situ? Sebab avokado ada banyak orang kata digunakan secara meluas kebelakangan ni, sangat popular. Okey, kesan-kesan kekurangan lemak. Yang pertama, kita akan mengalami masalah kekurangan tenaga. Selain daripada itu, ia juga boleh menyebabkan penurunan daya tahan tubuh terhadap penyakit dan suhu. Dan pada beberapa keadaan akan menyebabkan kulit menjadi keras dan kasar, selain mudah mendapat penyakit eczema, penyakit kulit. Okey, contoh-contoh sumber lemak yang kita ada, kan? Daripada ikan, daripada binatang, daripada keju, tidak disebutkan tadi. Keju, mentega, avokado, kekacang, coklat. Ini favourite, kegemaran ramai. Baiklah murid-murid, ada tambahan sikit. Okey, ini dah. Okey, air kosong. Ada yang tanya nanti, kenapa air kosong masuk? Air kosong adalah salah satu sumber yang perlu diambil secara berkala oleh manusia. Okey, sumber daripada air yang dikatakan air kosong ni adalah melalui air mineral. Contohnya air yang dimasak ataupun air yang ditapis. Okey, kepentingan, murid-murid boleh tengok di situ kepentingan air kosong. Yang pertama, ia menjaga suhu tubuh.
Kan air sebenarnya membantu mengekalkan suhu tubuh pada keadaan yang optimum. Sebab tu kalau orang demam, salah satu kaedah perawatannya adalah dengan meminum air kosong secukupnya. Air kosong dinyatakan di sini ni air yang tidak mengandungi pewarna, perasap, pengawet dan sebagainya. Selain daripada itu, air kosong juga membantu melancarkan pencernaan. Ini melalui dalam sistem penghadaman kita. Selain daripada itu, air juga akan menjadi media transportasi, media pengangkutan, media penghantaran nutrien dan oksigen melalui peredaran darah. Dan dalam darah itu sendiri ada terkandung air. Air juga membantu sistem metabolisme tubuh untuk berfungsi. Di selain itu, air juga membantu memelihara kulit, memelihara kelembapan pada kulit, mata dan sebagainya. Dan salah satu lagi fungsi air pada badan adalah air merupakan salah satu medium utama membantu menyingkirkan sisa toksik badan melalui proses perkumuhan dan juga penyah tinjaan. Dan kalau kita tengok kekurangan-kekurangan, apa yang akan berlaku sekiranya air kosong ataupun air kurang dalam badan? Yang pertama sekali kita akan mengalami dehidrasi. Dehidrasi ini maksudnya kekurangan air dalam badan yang akan membawa kepada banyak kesan-kesan yang negatif. Antaranya juga adalah muntah, mual dan mungkin pengsan. Kekurangan air juga boleh menyebabkan kegagalan organ. Ini bahaya. Dan dari segi sistem penghadaman, bila kita kurang minum air, kita boleh mengalami sembelit. Dan pada tahap yang terlalu kritikal, terlalu serius, kekurangan air dalam badan akan boleh menyebabkan maut. Jadi kena hati-hati. Baiklah murid-murid. Kan, sedikit kesimpulan. Ni ada lagi satu. Kan, ni adalah bahagian nutrien yang terlebih. Baiklah, makanan ringan dan makanan segera. Kan, kenapa dimasukkan di sini? Kerana ini adalah contoh-contoh makanan yang perlu dielakkan, diambil secara berlebihan. Maksudnya kita tak boleh makan secara berlebih-lebihan. Kan, contohnya burger, sedap. Kek, coklat, aiskrim, mi segera, jajan. Jajan ni contohnya makanan ringan lah maksudnya. Pizza, kentang goreng, donat. Dia ada banyak lagi, cuma yang ni saja kita masukkan dulu. Kesan-kesan yang jika diambil secara berlebihan. Okay. Walaupun kebanyakan makanan ni dia ada karbohidrat, dia ada lemak, dia ada garam, tapi jika diambil secara berlebihan, dia boleh menyebabkan kesan negatif pada tubuh badan. Antaranya yang pertama, obesiti ataupun berlebihan berat badan. Yang kedua, kerosakan organ dalaman. Kerosakan organ dalaman, kemudian penyakit 3 serangkai. Ini orang dulu-dulu panggil 3 serangkai. Penyakit kencing manis, darah tinggi dan sakit jantung. Dapat 3 sekali. Dan yang terakhir, kan, jika diambil secara berlebihan, boleh menyebabkan kita menerima kesan bahan kimia yang terkandung dalam makanan, terutamanya makanan segera. Kan, bahan kimia itu datang dari mana? Datang daripada perasa pengawet makanan yang terkandung dalam makanan segera. Jadi kena hati-hati. Contoh-contoh makanan ringan dan makanan segera, kalau boleh elak, kita elak. Kita tengok di situ, kan, ada burger, ada pizza, kentang goreng, donat, berbagai jenis keropok, krepek, air manis, air karbonat ni kena hati-hati. Air karbonat mengandungi gula yang terlalu tinggi. Kan, jadi cikgu harapkan pelajar-pelajar dapat membuat pertimbangan yang bijak apabila terpaksa memilih dalam aspek pemakanan ni. Ialah apapun yang penting dalam pembelajaran ataupun penghayatan tentang makanan ni adalah pengamalan gaya hidup sihat, terutamanya dari segi aspek pemakanan dan senaman. Jika kamu rasa kamu nak makan banyak, kena pastikan yang aktiviti kamu kena bersesuaian dengan tahap pemakanan. Sebab makanan yang bila kita makan terlalu banyak, kan, makanan berlebihan tu akan menyebabkan kesan-kesan yang lain pula, kesan-kesan negatif. Baiklah murid-murid, itu saja untuk hari ini. Cikgu ucapkan terima kasih atas masa yang diluangkan untuk sesi pembelajaran kita. Dan cikgu amat harapkan agar apa yang disampaikan pada hari ini dapat memberi ilmu, dapat memberi manfaat kepada murid-murid, terutamanya dalam menjaga ataupun mengawal aspek pemakanan murid-murid. Kerana kita tahu
pemakanan tidak terkawal merupakan salah satu sumber penyakit pada tubuh badan kita. Sehingga kita bertemu lagi dalam sesi yang akan datang. Jaga diri, sentiasa ceria dan terus berjuang, terus belajar. Itu saja. Bye.